Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Video kali ini kita akan bincangkan mengenai tetap masih lagi vektor, tetapi vektor determined by length and angle. Maksud dia, vektor kali ini dia melibatkan sudut. Ya, dia melibatkan sudut. So, kalau satu vektor tersebut dia ada melibatkan penggunaan sudut ataupun jika sudut diberi, maka cara pengiraan kita akan menggunakan rumus yang berikut. Sama ada rumus yang ini yang saya tandakan right ini, ataupun kita ubah suai sikit, dia akan jadi bentuk macam ni. Jadi kalau kita perhatikan betul-betul rumus ini ataupun rumus ini kan, dia ada sedikit similarities dengan vektor unit yang kita bincangkan dalam video sebelum ni kan. So jadi contohnya macam ni lah, kita yang vektor ni yang warna purple ni, so ini katakan vektor V, lepas tu kita nak cari vektor V ini jika diberi magnitude V diberi dan sudut diberi. Okay, so kita nak mencari vektor V, tetapi info yang ada, we are given the magnitude of V dan juga sudut. Itu maksud dia. Jadi kita boleh guna rumus inilah. Boleh guna rumus ini. So maksud dia, as long as this information is given, iaitu magnitude of V dan juga theta ni, sudut ini diberi, maka kita boleh menentukan apakah nilai bagi vektor V. Yang ni ya. Sebaliknya, bila daripada rumus yang atas ini saya ubah bentuk sikit, dia menjadi rumus yang dekat bawah ni kan, yang warna merah ni. Yang ini pula kalau soalan itu dia macam mana ya, katakan dia beri vektor V ni, vektor V ni diberi, contohnya yang ini vektor ni diberi, cukup ini diberi sahaja ya. Kalau vektor ni diberi, of course kita boleh dapatkan magnitude dia kan. Jadi kalau kita dapat vektor ini, iaitu ada komponen I, komponen J dalam bracket tu, dan juga kita dapatkan magnitude ini, dan kita tahu dia it is equal to cos theta and sin theta, maka kita boleh pairkan dia, boleh bandingkan dia one to one, sama ada cos theta sama dengan sebab cos theta ni adalah komponen I, sin theta ni adalah komponen J kan. So jadi kita boleh comparekan cos theta sama dengan komponen I ataupun sin theta samakan dengan komponen J, maka kita boleh dapatkan theta dia. Okey, ini adalah dua situasi yang berlainan ya. Contoh yang nombor satu ini, rumus yang nombor satu ini, kalau kita diminta mencari V, vektor V, tetapi length dia diberi, theta nya diberi. Yang rumus kedua pula, kalau katakan kita diberi vektor V, maka kita boleh carilah magnitude dia berapa kan. Dan kita diminta untuk mendapatkan theta, maka kita boleh guna rumus yang nombor 2 ni. Sama je antara ini dengan ni, sama je, saya tukar bentuk je. Okay, so we look at one example here. Example ini dia ada dua bahagian, A dengan B. Kedua-dua ni dia akan menggunakan rumus yang berbeza. Sebenarnya sama, ubah bentuk je. Tengok soalan tu dia nak apa yang dia bagi. Okey, soalan A dia kata find the vector. Find the vector, so V lah kan, of length 2. Dia dah bagi dah apa magnitude dia, iaitu 2. That makes an angle of pi over 4 with the positive x-axis. So theta diberi, length diberi, maka kita bolehlah guna rumus ini kan, yang ni kan, yang ni lah. So jadi ini diberi, jadi kita boleh dapat jawapan macam ni lah. Nampak tak? So kita masuk aje lah, masukkan ke sini. Kamu kira lah, ini dah beri nilai 2, lepas tu kita ada cos pi over 4, sin over 4, dan kita darab masuk, maka kita akan dapat jawapan yang ini, set 2i plus set 2j. Ini dalam bentuk format ij. Kalau nak buat dalam bracket macam ni pun boleh juga, sama je.
Baik, in comparison dengan antara A dengan B, B ni cuba lihat. Dia tanya find the angle. Find the angle that the vector V, okey, V diberi tau. V diberi. V diberi, maka disuruh mencari sudut. So yang ni ini V ni diberi. Jadi kalau V ni diberi, magnitude dia kita boleh cari. Maka kita akan menggunakan perbandingan. Inilah bandingkan. Cos theta sama dengan berapa? Ataupun nak guna sin theta sama dengan berapa? Kita ikut komponen I dengan I lah, J dengan J lah. Semacam tu. Kita pakai rumus ni lah pakai rumus ni. Jadi apa yang kita boleh buat adalah yang ni lah. Yang ni so saya akan kira yang ni. Kita perlu kira yang ni V per the length, vektor V atas ni vektor So bila kita carikan semua ini, saya dapat jawapan dia sebagai minus sec 3 over 2 dan 1 over 2. Dan bahagian ini is equal to cos theta. Yang ini pula sama dengan sin theta. So nak pakai mana satu? Nak pakai cos ke nak pakai sin? Jawapan dia sama je. Jadi kalau kita pakai cos, kita dapat ini. Ini. Kalau pakai cos, kita dapat cos theta sama dengan minus pi sec 3 over 2. Selesaikan dapat 150. Sementara kalau pakai sin, kita dapat 1 over 2 theta sama dengan 30. Tapi yang 30 ni not the actual sudut kan. So sudut yang sepadan adalah 180 minus 30, kita dapat 150. Boleh? Boleh pakai yang mana-mana satu. Jangan bagi jawapan 30, sudahlah. Of course lah salah kan. Itu. Boleh Okey. Satu lagi masalah, satu lagi kita punya variasi soalan adalah yang ini. Ini vector determined by length and vector in the same direction. Okey, apa maksud dia? Maksud dia, kalau kita lihat dekat sini kan, dalam mana-mana handout lah. Baik. Apa yang kita nampak kat sini adalah yang ini. Nampak tak? Kamu perasan tak ini rumus apa sebenarnya? Ini hanya ubah bentuk saja. Kalau kamu perasan, ini adalah rumus. Kalau saya pindahkan length ni, magnitude ini ke sebelah kiri, dia jadi apa? Dia jadi U sama dengan V over magnitude V kan? Maka dia adalah rumus bagi vektor unit. Betul tak? Okey. So kita ambil idea vektor unit tu, iaitu kalau U sama dengan V over magnitude V, saya ubah bentuk jadi macam ni dengan syarat U ini mestilah vektor unit. Faham tak? U ni mesti vektor unit. Baik, dalam beberapa soalan dia punya trik macam mana tau? Dia suruh kita mencari V. Dia suruh identify V. Lepas tu dia bagi magnitude dia. So kalau dia bagi magnitude dia, okey lah, kita boleh cari kan. Boleh cari pula, kita just salin je lah. Kita plug in je lah kat sini. Lepas tu isu dia adalah yang U ni. Kalau ikut rumus yang asal, iaitu vektor unit, U ni is confirm vektor unit, betul tak? Akan tetapi ada setengah-setengah soalan U ini dia bukan vektor unit. Okey, kalau dia bukan vektor unit, dan biasanya dia bukan vektor unit lah pun, kalau U ni bukan vektor unit, maka kita kena jadikan dia vektor unit. Boleh So maknanya kita nak cari V, magnitude diberi, U ni pun diberilah information dia, tetapi not really the vector unit. Sebab itu kita kena buat sedikit kena buat sedikit penyeraan untuk U ni, sebab by right U ni mesti vector unit. Contohnya ni lah, ini V sama dengan magnitude V darab vektor unit. Ini adalah U sebenarnya. Inilah U. Cuma isu dia adalah kita kena ensurekan U ni adalah vektor unit.
dan kebiasaannya bukan. Bila bukan, maka kita kena jadikan dia vektor unit. Sebab itu saya kena buat sekali lagi macam ni. Yang macam ni. Clear ya? Faham ya? Kena buat macam ni. Ini adalah takrifan bagi vektor unit. Yang ni. Dia punya vektor bahagikan dengan panjang dia. Dia punya length. Ini ya. Okey, kita tengok contoh. Mungkin kita boleh nampak kot. Tapi apa benda pun kita akan menggunakan rumus ini. Okey. Cuba tengok soalan ini. Ataupun tengok rumus ni lah. Ni. Okey, tengok soalan lah. Soalan ni kalau kita lihat, dia suruh cari bla bla bla. Ni. Yang part yang terakhir ni, find the component of V. Suruh cari V. Lepas tu, the length of V is given, iaitu square root of 5. Jadi kalau kita perhatikan kat sini, nampaknya ini vektor dia tau. Ini vektor dia. So vektor dia, ini adalah vektor V. Vektor V, dia mana dia punya length tu diberi, iaitu set 5. Jadi kalau kita tengok rumus asal yang ini, nampak tak yang ni ini diberilah, iaitu set 5. Tetapi U kat sini kita kena play around. Kita kena ubah suai sikit, kena buat pengiraan sebab dia bukan vektor unit. Jadi macam mana nak dapatkan U ni? U ni kita boleh dapatkan daripada ni, U ni adalah vektor AB. Ini adalah initial point kan, A, yang B ni adalah terminal point. So dari A ke B lah. So vektor AB kita boleh dapat, ya, vektor AB kita boleh dapat, kita boleh cari. Tapi vektor AB ni bukan vektor unit. Ya, vektor AB ni bukan vektor unit, maka kita kena vektor unitkan dia. So saya katakan saya letakkan U sama dengan vektor AB. Lepas tu saya kena cari U, iaitu vektor U ni bahagikan dengan panjang dia. Part ini yang kena hati-hati. Sebab part ini jangan ambil terus, jangan ambil vektor AB terus ya, pasal vektor AB ni bukannya vektor unit, belum lagi. So kita kena buat dia, jadikan dia sebagai vektor unit. Sebab itu kita kena buat U over U bahagikan dengan panjang dia. Macam ni. Okey, jadi kalau kita buat ini, kita pakai rumus ini ya, pakai rumus yang saya kotakkan ni. And of course kita kena cari AB lah dulu, kan? Cari AB, A ke B ni. So dan kita masukkan ke dalam sini dan kita akan dapat. Jadi kamu boleh lihat ya, kat sini AB ni adalah 25 negatif 4 dalam bentuk bracket 4. Magnitude dia adalah 3 square root of 5. Jadi ini saya nak jadikan dia vektor unit ya. Ini adalah U lah ya. Ini adalah U. U over panjang U. So saya dapat vektor yang ini. Then apabila saya dah dapat yang ini, maksud dia saya dah lengkapkan semua tau. Ni, saya dah lengkapkan semua ni. Part ini baru saya dapat tadi. Yang part ini pula is given, iaitu square root of 5. Jadi kita masukkan, kita akan dapat jawapan. Inilah ya. Yang ini. So inilah dia vektor V dia. Ya, 2 over 3, 5 over 3 dan minus 4 over 3. Okay guys. So saya berhenti sampai sini dulu, kita sambung ke video yang akan datang. Thanks for watching.